Untuk hari ini inilah pengenalan kita, iaitu Google Meet dan juga Handbrake. Kalau kita tengok Handbrake ni, kita pun tak tahu kenapa dia panggil Handbrake, sebab lambang dia adalah minuman koktail ni dan juga nas ni. Ini lambang dia, Handbrake ni. Google Meet lah. Okay. So untuk permulaan ni saya nak kongsi agak laju sikit lah mengenai apa yang kita saya nak sampaikan pada hari ini, iaitu ada 7 perkara dekat sini. Harapnya dapatlah capai semua kan. Okey, dengan lajunya nanti untuk tukar user ataupun email, yang pertama. Keduanya adalah Google Meet attendance. Yang ketiga, kita nak merakam Google Meet kita. Yang keempat, kita nak capai rakaman Google Meet kita. Yang kelima, kita nak kongsi rakaman video kepada material GC, di material GC melalui pautan. Dan yang keenam, kongsi rakaman video kepada grup Telegram. Dan yang akhir sekali, yang ketujuh, mengecilkan saiz file video menggunakan aplikasi Handbrake. Bagi kita nak tukar user ataupun email ni, tujuan dia sebenarnya adalah untuk kita memastikan email kita yang kita gunakan, email yang kita nak dan yang betul-betul kita kehendaki. Okey, sebab apa keadaan ni berlaku? Kenapa saya kongsi keadaan ni? Sebab pada banyak kali berlaku bila mana dia tersilap. Dia ingat dia dah guna Google MOE, ID MOE, tetapi sebenarnya tak. Bila dia buka tu dia tak sign out betul-betul. Jadi dia masih lagi mencari email private dia. Okey, sudahnya dia terbuka, rakan-rakan kita juga yang dia buka Google Classroom dekat dia punya private, bila dia dah login betul-betul dengan MOE, tak ada apa pun dekat Classroom dia. Okey, itu yang kita nak pastikan betul-betul. So kat sini bila kita tengok, yang pertama sekali kita kena pastikan bahawa bila kita buka Google ataupun kita type saja Gmail, kita tengok keadaan sekarang yang semasa. Okey, email kita yang semasa apa yang kita gunakan. Yang pertama adalah sign in. Bahagian A ni ada yang belum login, dia minta untuk sign in. Yang kedua ni yang ada ikon lah, kalau kita letak gambar pada kita punya private icon ni, kita nampak lah. Okey, ya, email yang mana satu. So kalau kita tengok dekat atas ni, yang atas ni yang post ni adalah Google MOE saya, yang bawah ni adalah yang email private kita lah. Okey, so kita tengok kat sini, A belum login, B sudah login. Okey, so untuk kita sign out dia, sama ada daripada sini, boleh juga daripada Google ni kita klik dekat sini. Okey, ataupun kita pergi, tak kisah mana-mana, melalui email pun boleh. Okey, kita klik pada gambar kita dekat sini dan kita klik sign out. Okey, keluar betul-betul daripada email kita ni. Okey, untuk tujuan ni, bila kita sign out betul-betul, baru dia tanya kita lah. Dia akan tanya kita macam ni. Dia akan tanya nak pilih email yang mana satu yang kita nak gunakan. Okey, bila dia dah tanya kat sini, baru kita boleh pilih lah, ataupun kita nak masukkan use another account yang orang lain punya, ataupun yang kita punya account yang lain. Okey, untuk yang ini berlaku kejadian di mana bila pada masa dulu saya pun tak pasti sebenarnya, bila takut saya yang tak update pasal hal ni. Sekarang ni bila kita klik, kita nak automatic klik pada email lain, kita tak sign out lagi, kita tak keluar lagi, dia minta untuk kita sign in. Maksudnya yang ini lebih mesra lah. Kalau dulu yang saya perasan, bila kita klik saja dekat email kita, dia terus macam dia keluar kita punya ikon, tetapi bukan kita punya email, bukan kita punya email yang kita baru klik tu. Dia baca email yang lama. Banyak berlaku benda macam tu. Okey, dia pergi balik dekat situ. Jadi kalau macam sekarang ni, kalau ada kawan-kawan kita, kawan-kawan ICT kita, Cikgu Rashid ke apa semua, kalau yang tahu, yang perasan benda ni, mungkin dah lama lah Cikgu Surayati je yang tak perasan kat sini. Sorry sebab saya pun baru saya duk tengok, dah ada rupanya, bila kita nak klik dekat sini dia dah ada sign in ni. Okey. So yang baguslah yang sekarang ni, kalau tidak memang betul-betul kita kena sign out di sini. Okey. So macam biasa kita masukkan password kita, lepas tu barulah kita tengok dekat email kita ni adalah email yang betul, yang kita punya betul-betul, pastikan ikon kita betul dan sebagainya. Kalau kita guna ID Delima, so dia keluarlah Delima tu dekat situ.
Okey, itu je untuk kita nak ubahlah daripada satu email ke satu email yang lain. Okey, dan daripada email ni juga kita dah tak ada gusar nak cari tempat lain, kita guna je Google Apps yang 39 titik ni, dan kita boleh cari sama ada akaun Gmail ke, Drive ke, Classroom ke apa ke, dia dah tak sesat tempat lain dah lagi. Okey, kalau laju ke apa cikgu bagi tahu sebab saya rasa yang ini semua orang dah tahu dah, cuma kita kita ulang balik je lah. Okey, seterusnya dekat sini kita buat Google Meet attendance. Ramai saya tengok yang dah pakai pun, semua orang dah guna, tapi macam-macam jenis yang masing-masing rasa selesa dengan jenis apa. Okey. So dia sebenarnya banyak Google Meet attendance ni. Okey, saya try buat satu sebab sebelum ni saya guna yang familiar, biasanya yang tik nama tu. Okey, so untuk hari ni saya nak tunjuk ada satu, dia punya layout dia macam agak cantik dan kemas sikit lah. Untuk kita nak print out sekeping sebagai evidence pun cantik. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, cara yang pertama. Okey, sebelum saya mulakan yang ini kan, sepatutnya di bahagian kanan atas, penjuru atas ni, kalau perasan dekat sini, dekat yang sebelah gambar muka saya ni kan, dia ada yang untuk klik tu boleh sepatutnya dekat situ, tapi saya ada masalah sebab saya hari tu saya dah buang segala-galanya yang daripada dalam tu, saya dah remove. Jadi saya terpaksa guna cara yang ini, dan cara ni pun sebenarnya mesra je pengguna untuk siapa-siapa pun. Okey, kita pergi dekat Google, kita klik Chrome Web Store pada browser kita. Okey, seterusnya kita klik pautan yang tertera kat sini lah, ada chrome.google.com. Okey, kita klik dekat situ. Kemudian kita nampak dia keluar paparan yang macam ni. Okey, lepas tu di sebelah kiri dia ada atas daripada extension yang warna biru ni, yang bulat tu, ada atas daripada extension tu dia ada macam box lah untuk kita type dekat sini. So kita nak cari apa dekat sini, sepatutnya kita type Meet attendance. Yang kat sini tu kalau cikgu-cikgu nampak saya type meet extension, boleh juga sebenarnya, tapi kita nak ni Meet attendance. Okey, kita type dekat situ. Seterusnya kita tengok kat sini, kita pilih macam-macam meet dekat sini yang belakang daripada box yang hitam yang saya tulis ni, ada apple, ada burung hantu ni. Saya tengok dia punya rate dia tu 5, tapi saya tak pernah guna yang ni lepas tu ada lagi yang jenis lain, yang depan ni lagi. Dan hari ni saya nak gunakan Google Meet Attendance Tracker. So dengan cara macam ni cikgu boleh explore lah yang mana satu cikgu rasa yang paling best, cikgu boleh guna untuk kita nak kesan kehadiran anak murid kita. Okey, seterusnya bila kita klik pada Google Meet Attendance Tracker ni, dia akan keluar Add to Chrome. Okey, kita klik saja Add to Chrome. Seterusnya dia keluar paparan macam ni. Sebelah lambang extension yang warna hitam tu, okey, dia ada keluar dah kita punya Google Meet Attendance Tracker yang saya nak tadi, dah keluar dah dia punya ikon dia. Okey, so bila dia dah ada dekat situ, okey, ikon tertera sebelah extension dah. Kemudian bila dia dah ada dekat situ, so kita boleh pergi saja dekat kita punya Google Meet. Kita pergi je kat kita punya Google Meet, kita klik pada extension kita. Dia dah masuk pada extension kita. Kemudian kita terus klik pada extension, kita klik pada Google Meet Attendance Tracker. Dia ada keluar, dia automatik dia keluar dah dekat situ sebab kita dah masukkan tadi Google Meet Attendance Tracker. Kita klik dekat Google Meet Attendance Tracker. Kemudian dia akan keluar, dia pop up how to use GMAT ni lah, Google Meet Attendance Tracker ni, daripada step 1 sampai step 5. Untuk pemberitahuan sajalah, okey, tak ada apa-apa pun. So kita boleh baca dekat situ. Kemudian seterusnya dia akan keluar secara automatik track attendance. Di bahagian bawah kita punya Google Meet tu ada button warna merah. Okey, dia keluar dekat situ, kita klik track attendance tersebut. Kemudian dia akan mula. Dia akan mulalah, kita nak mula dah kelas kita ni. Kita klik dekat situ, klik butang hijau untuk memulakan kiraan attendance. Bila kita klik butang merah tadi, kita terus klik butang hijau ni. Lepas tu
kita dah buat kelas, dah habis sejam atau 2 jam tu, kemudian kita akan klik balik untuk kita tamatkan kelas kita dekat situ. Kita sendiri yang klik. Okey, kita klikkan untuk kita tamatkan kelas kita. Bila kita tamatkan kelas kita ataupun dia nak hentikan kiraan kehadiran, dan laporan pun akan dikeluarkan secara paparan begini. Okey, kalau macam ni sebab 2 orang je ahlinya tadi, Cikgu Maisarah dan saya, sebab yang ni yang penambahan kan, jadi kita buat juga. So kita tengoklah dekat sini masa ke udara ataupun masa kelas kita adalah 46 saat kat sini. Jadi Cikgu Maisarah dengan dengan Suryati ni, murid ni, Maisarah dengan Suryati ni, dia 100% keadaan dia hadir je masa kelas tu, dia tak ada on off. Okay, so dekat sini saya tak pernah cuba cikgu untuk yang number of people attended less than 65% of meeting ni. Kita boleh cuba dengan anak murid kita, dan lepas ni pasti saya juga akan cuba dengan anak murid saya. Kita tengok yang mana yang kurang, dia dah siap-siap kira daripada time kita ke udara, time kita mengajar tu, ada tak murid yang kurang daripada 65%. So dia akan keluar warna merah. Okey, laporan ni saya rasa cantik lah layout dia. Dia lengkap. Okey, dia nampak semua anak murid kita yang selalu kita kena crop dan sebagainya. Ni kita boleh download page ni. Terusnya kita tengok kita nak rakam Google Meet. Okey, rakam Google Meet ni tujuannya untuk kita simpan rakaman pengajaran untuk dikongsikan kepada murid melalui pelbagai medium. Okey, dan kita nak rakam Google Meet ni, semua orang kebanyakannya dah tahu, tapi kita tetap jugalah tunjuk untuk kita nak kesinambungan kepada kita punya handbrake nanti ni. Okey, so kita nak rakam, kita pergi pada kita punya Google Meet. Okey, dia ada more options, ada 3 titik di situ. Kemudian kita klik record meeting. Sebenarnya dah terlari dah saya punya bulatan tu, dekat atas tu bawah whiteboard tu dia ada titik tu. Klik record meeting dekat situ. Okey, kemudian dia akan keluar paparan di sebelah kanan tu. Kita klik start record dan kita klik start. Make sure everybody is ready lah. So semua orang dah ready, anak murid kita. So kita klik start. Lebih cantik Kemudian, alright, lepas itu kita tunjuk, kita tengok nak tunjukkan bahawa rakaman kita dah bermula, maka record yang button yang sebelah kiri tu dia akan warna merah dan dia ada bunyi. Okey, tu menandakan rakaman kita telah pun bermula. Okey, sama juga kaedahnya, more options juga untuk setelah kita habis kelas dan kita nak stopkan kita punya recording, kita klik pada more options tersebut 3 titik dan kita klik pada stop recording. Okey, habislah recording kita pada satu hari tersebut. Okey, habis recording kita nak capai rakaman video kita tadi. Okey, kita nak capai balik record kita tadi tu. Okey, tujuan dia kita nak ambil semula lah rakaman tadi tu kan. Kadang-kadang kita tak tahu dia duduk dekat mana. Jadi kita nak ambil semula rakaman kita. Kalau kita ni admin, kita start semua, dia akan automatically akan masuk di dalam Google Drive kita. So kita check lah dekat Google Drive kita. Okay, so kat sini kita nak check balik, cuma tempoh rakaman tu cikgu, tempoh rakaman tu kita tak kata habis sahaja kita punya rakaman tu dia terus keluar, tak. Kalau dia bergantung kepada berapa lama kita punya video tu, kadang-kadang lama lah juga cikgu. Saya tak pernah kaji, setengah jam ni sebab sikit banyak ni, 1 jam ni tak pernah kaji, tapi kita boleh tengok lah, kita boleh tengok, biasanya kita tengok selepas 2 jam, lepas tu kita tengok lah balik. Cikgu boleh tengok lah lepas ni lepas cikgu dah rakam nanti, cikgu boleh tengok lah sama ada dia tu berapa lama dia ada, bergantung kepada durasi kita merakam kita punya PDPR tersebut. Okey, sekarang ni kita terus pergi kepada 9 titik tadi tu. Okey, application tadi, lepas tu kita cari drive. Okey, kita pergi kepada simbol Google Drive. Okey, kita pergi. Okey, seterusnya. Okey, kita pilih, dia akan keluar paparan macam ni dekat kita punya drive kita. Kita klik My Drive di sebelah kiri. Dia ada paparan macam-macam, Share with me, Resend, Start, Trash dan sebagainya. Lepas tu kita klik dekat My Drive, kemudian kita klik Meet Recording. Cari folder yang dia ada Meet Recording. Okey, Meet Recording. Okey, seterusnya
Okey, bila kita klik dekat Meet Recordings ni, dia tengok kalau kita tengok dekat sini dia dah terkumpul dah semua record kita punya rakaman PDPR kita lah. So kat sini dia ada tajuk dan juga tarikh. Tajuk dia tu dia bagi kod link kita lah. Okey, lepas tu tarikh kita, so kita boleh tahulah tarikh kita kalau apa hari tu boleh. Kemudian masa kita buka last open by me, so kita buka, kita tengok ke apa ke, size file tu kita tengok di sebelah kanan sekali, file size dekat situ. Okey, dekat situ. Okey, so sekarang ni kita dah dapat nak tengok dekat mana kita punya rakaman tersebut. Okey, kita masuk bab 5, kita nak kongsikan rakaman video ke dalam material GC. Okey, rakaman video kita nak kongsikan dalam material. Saya letak material. Cikgu boleh letak di mana-mana saja cikgu nak dalam GC. Assignment ke apa ke boleh je. Okey. So lepas kita dah dapat capai video kita tadi, macam ni saya pilih video saya bina Google Form. Okey, setiap yang ini cikgu, yang dia ada kod-kod ni cikgu, kod-kod ni cikgu, dia boleh cikgu rename. Cikgu boleh rename dekat sini, boleh rename lah. So yang ini takut terlupa kan, so saya rename bina Google Form. Okay, so saya nak pilih file ni, saya nak share kat student. Okay, so bila kita dah pilih yang itu, kita right click, kita klik sebelah kanan mouse kita, kemudian kita pergi pada bahagian get link. Okay, get link ni, kita klik get link ni, dia akan keluar link lah. Okay, pautan daripada video tadi. So lepas tu kita terus je copy, kita klik copy dekat sini dan kita klik button done. Okay. Okay, kita dah copy apa semua. Okay, kemudian dia akan nampaklah paparan bila kita dah copy tu, nanti sekejap lagi dia naik pop up dekat situ, dia ada link copy. Okay, so kita dah copy lah, kita punya link sudah kita salin. Okay. Okay, terus kita pergi. Okay, ni dah habis dah cerita dia yang kita dah ambil, kita dah copy link dah. Okay, dah copy link. Sekarang kita terus pergi kepada Google Classroom kita, di mana kita pilih kelas mana yang kita nak kongsikan. So kat sini saya pilih contoh 5IR SK Group 1 2020 lah tahun lepas. Lepas tu kita pergi dekat classwork, bahagian classwork. Okay, pilih classwork. Kemudian dah dapat bahagian classwork, kita pilih create. Okay, create, klik dekat situ. Kemudian dekat create dia akan banyak pilihan-pilihan dia tu. Biasanya cikgu, kalau saya, supaya saya tak, orang kata apa, tak terlupa apa kita letak, kalau bahagian contohnya PDF, slideshow apa semua saya letak dekat material. Assignment hanya saya bagi tugasan sahaja. Samalah kan, saya rasa lebih kurang samalah ramai-ramai kita pun. Okey, jadi di bahagian material ni saya klik, saya pilih material. Kemudian dia akan keluar macam ni. Okey, material kita ni yang pertama, kita kena tuliskan title dan description. Sebenarnya suka hati dekat sini, cikgu nak ada title ke tak ada title pun tak apa je, cuma kita nak contoh lah dekat sini, tak ada description pun tak apa, ni macam arahan saja. Jadi title ni saya letak video hari ini, description saya sila tontonlah arahan. Okey, lepas tu kita klik add, ada ikon macam paperclip dekat situ, klik add, kemudian dia akan keluar link dekat situ. Okey, kita klik link sebab kita dah copy link tadi kan. Okey, lepas itu kita pun paste link pada pautan tadi, pada bahagian link tadi tu dia akan keluar kecil je macam ni. So kita paste lah macam biasa, Ctrl V ke, right click ke, paste. Lepas tu kita add link kita. Okey, dan bila kita dah buat je macam tu, terus dia akan keluar di kita punya material tadi. Dah ada dah kat sini kita punya video bina Google Form tadi. Dah ada dah, cuma sekarang ni murid kita belum dapat tengok. Okey, jangan lupa untuk kita klik post di bahagian atas di sebelah kanan tadi. Okey, kita klik post dekat situ. Okey, bila kita klik post kat situ, maknanya kita dah kongsi semua dengan semua students kita dekat situ. Okey, seterusnya kita tengok dekat, kita pergi balik dekat classwork kita tadi, dah naik, dah terpapar dah dekat bahagian atas kita. Okey, video hari ini yang telah kita kongsikan, dah ada dah material kita dekat situ. Okey,
Alright, okay. So kita dah berjaya sharekan kita punya link video kita bersama anak murid kita. Dan cikgu, yang kelebihannya bila kita kongsi dekat GC dan suruh murid masuk GC tengok ni, sebab dia cepat, dia tak ada nak kena download lama tu, klik je terus play. Sebab dia terus baca daripada Google Drive kan. Jadi yang ini macam okey jugalah bagi murid yang ada kemudahan lah untuk buka dekat komputer GC dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok, kita nak kongsi rakaman video ke Telegram. Okey, rakaman video kita ke Telegram juga. Okey, kita buat perkara yang sama macam tadi yang kita pergi dekat Meet recording kita daripada Google Drive, kita pergi My Drive, lepas tu kita klik Meet recording kita cari balik file kita yang kita nak tadi. Masih lagi saya guna file yang sama iaitu bina Google Form tadi. Saya pilih right click, klik kanan yang tadi kita get link. Sekarang ni kita download. Okey, kita klik download dekat sini. Okey, selepas kita klik download, okey, file tersebut telah dimuat turun dan dia berada di sebelah kiri bawah tu, penjuru bawah tu. Okey, bila dia ada kat situ dah complete dari punya macam biasalah macam bulatan tu, maksudnya dia dah complete lah untuk kita dah upload lah, dia dah download lah kita punya file tu. Okey. Kemudian bila dia dah ada dekat situ, so kita terus boleh cari di kita punya folder komputer kita pergi kat bahagian download. Biasa kalau kita download memang dia pergi dekat situ. Jadi kita klik file download kita dekat situ, kemudian kita nampak dekat situ dekat file download kita dah ada file ataupun record tadi bina Google Form. Okey, dah ada file dekat atas tu tadi. Okey. Alright. Okey, kita dah ada file dekat situ dah confirm dah ada dekat dalam download ni. Okey, seterusnya bila kita dah ada file dekat dalam download ni so jangan buat apa-apa. Kita pergi saja dekat grup Telegram yang kita nak masukkan, katakan kelas tingkatan 5IH ke apa ke, kelas mana kita nak lah. Okey, kita pergi, kita pilih attachment ni, simbol attachment macam kita nak type tu, pilih grup Telegram. Kita pilih grup Telegram lah. Yang ini saya pilih grup Handbrake. Contoh lah kan. Kita pilih grup kita, lepas tu kita attach, ambil balik file. Bila kita ambil sini, kita browse kan. File macam biasa kan, kita klik dekat sini, dia minta cari dekat mana. Kita klik balik dekat dekat file download tadi lah. Yang kita dah jumpa tadi tu. Saya terskip satu, sepatutnya bila kita klik kat sini dia cari dekat mana. So kita pergi balik dekat bukan pergi balik, dia akan klik dan dia akan tanya kita nak cari di mana. So kita pergi dekat folder download kita dan kita ambil file tersebut dan enter je. So dekat sini sekarang ni file ni dah telah dikongsi. Okey, file yang saya record tadi dah pun terkongsi di kita punya Telegram. Bila kita dah share dekat sini, kita tengok bila murid nak tengok, dia memang makan masa sebab berat. Okey, sebab berat. So kita tengok masa inilah yang kita nak gunakan Handbrake kita ni. Okey, dah kongsi tak ada masalah, budak boleh tengok dah, murid kita boleh tengok dah, cuma beratlah sikit kan. Okey, so kita tengok, kita berkenalan sikitlah dengan Handbrake ni. Okey, Handbrake ni sebenarnya adalah aplikasi sumber terbuka atau kita panggil open source software, di mana ia digunakan untuk tukar dan kecilkan saiz video kita. Dia boleh kita tukar, kita kecilkan saiz video kita lah. Okey, Handbrake juga merupakan perisian yang memudahkan pengguna menentukan kualiti, saiz, format, resolusi serta audio dalam sebuah video. Okey, dan last sekali, Handbrake ini juga dia adalah mesra sistem operasi ataupun operating system lah yang kita panggil OS tu. Kalau kita biasa kita guna Windows, kalau orang yang guna Apple dia guna Macintosh ataupun Mac, dan juga dia boleh digunakan di dalam open source OS, okay, open source operating system iaitu Linux. So dia sebenarnya dia mesra, so dia boleh guna kat mana-mana, dia tak ada isu perlu license ataupun trial berapa hari ke, tak ada. Okay, dia open source, so siapa pun boleh download. Untuk kita download Handbrake ni, kita pergi dekat Google browser kita, lepas tu kita type Handbrake.
Lepas tu dia akan ada pautan macam ni, Handbrake open source video transcoder. So kita klik dekat sini. Okay, seterusnya dia akan keluar paparan sebegini, dan kalau kita ni Windows tak ada apa-apa masalah, kita klik je lah dekat button merah tu, download Handbrake 1.3.3. Yang ni yang latest punya version lah. Okay, so sama ada kita ni Windows 7 ke, Windows 8.9, 8.1 ke ataupun Windows 10, kita boleh guna. Okay, seterusnya jika kita ni pengguna Mac ataupun Linux ataupun Windows juga, tapi kita nak buka juga ada platform ni, boleh kita klik dekat ada platform bawah button merah tu. Lepas tu kita tengok dekat sini, dia ada link dia dekat sini. Ada Mac punya yang saya bulatkan tu, ada Linux punya. So komputer kita apa kita punya OS dia, kita pilih. Okay, okay, dah settle. So tadi saya dah klik dekat sini, ataupun kita boleh klik dekat bahagian Windows tengah-tengah ni pun boleh. Kita klik dekat merah ni boleh. So untuk kita yang mesra-mesra, kita nak senang guna, kita klik je yang download Handbrake ni. Yang ini saya nak beritahu lah sebab saya pun guna untuk apa yang saya tahu dan mempercepatkan kerja je. Saya tak ada nak tengok-tengok lagi. Cikgu boleh explore lepas ni. Okay, so kita tengok dia tengah download. Kemudian bila dia download, macam biasa dia duduk sebelah kiri di bawah, telah berjaya dimuat turun. Okey, dekat bawah tu. Kemudian kita klik dekat situ, dia akan keluar ni, welcome to Handbrake 1.3.3 setup. Okey, lepas tu kita klik next. Kita klik next. Lepas tu kita klik next lagi. Ada license agreement lah dekat sini. So klik next. Nak baca pun boleh. Lepas tu dekat sini ada next lagi. Kita klik next lagi. Ni kita kita tengok lah kan. Okey, seterusnya sampai dekat sini kita nak browse location mana kita nak simpan file. Dia macam file untuk application software, biasanya dia memang automatic di partition C lah untuk program file. So kalau kat sini biasanya kita tak adalah nak kata nak tukar-tukar kat mana-mana. Biar je dekat sini kita klik install. Ini salah, saya pergi tulis klik next pula. Sebenarnya klik install di button tengah-tengah ni. Okey, kemudian dia akan tunggu sehingga proses installation selesai. Install sampai habis. Kemudian kita klik, dah habis dah semua, kita klik finish. Okey, habis. Bila habis, bila dia dah tinggal macam ni, sebenarnya ini paparan awal tadi kan, tapi dia masih ada downloading ni. Dekat sini kita dah boleh check di desktop kita sekarang. Dah ada belum? Ikon Handbrake tersedia di desktop komputer. Dah ada dah sekarang ni. Okey. So dekat sini, akhirnya kita sampai ke penggunaan kita nak menggunakan aplikasi Handbrake kita dekat sini. Tadi kita klik ikon kita punya Handbrake, lepas tu dia akan keluar paparan macam ni. Open a single video file. Ataupun kalau kita nak drag pun boleh. Kalau kita ada dekat desktop, kita nak drag masuk dalam ni, tak ada masalah. Okey, kemudian kita klik tu, maksudnya dia pergilah mana yang kita nak tadi. So sekarang tadi sebab kita dah ada di kita punya folder download, so saya pun letak saya pun pergi dekat folder download, saya ambil balik Bina Google Form yang tadi, yang video yang so saya ambil dekat situ. Yang ini, file ini original, tak ada alteration. Okay, kalau kita tengok dia size dia ni 42.4 MB dekat sini. Okay, terus kita tengok dan kita open dia. Kita open. Okay. Kemudian kita tengoklah, kita right click dan kita tengoklah saiz asal file ni adalah 42.4 MB. So kita ingatlah kan, okay, 42.4 MB ni okey lah, file yang kita nak kecilkan lagi. Kita tengoklah setakat mana dia boleh kecilkan. Ni yang muka gambar saya ni sebenarnya video, sebab kita tak rakam muka, jadi dia keluar audio je. Okey, yang ni langkah pertama, file telah bersedia untuk diproses. Bila kita dah pilih kat situ tadi, file kita bersedia untuk kita proses. Dah nampak dah petak yang ada muka tu. Okey, dah ready. Simple cara yang kita boleh buat. Kita klik reload. Seterusnya kita tengok dekat sini, tadi reload, lepas tu pada under reload, drop down menu dia ada general. Kita klik general. Kemudian pada general kita pergi dekat sini. Ada ni macam-macam lah, very fast, 1080 pixel apa semua ni, tapi yang dicadangkan dan yang saya menuntut saya
Cikgu boleh explore nanti apa lagi banyak-banyak benda ni. Jadi cikgu boleh explore. So saya akan selalu guna very fast 480 pixel 30. Okay, jadi very fast 480p 30 ni. Saya pilih yang ni. Okay, cikgu boleh cuba. Okay, kita dah pilih. Okay, dah kita pilih yang ni. Lepas daripada kita dah pilih, dia akan keluar macam ni. Kita boleh rename file kat bawah ni yang save as. Bawah ni yang saya bulatkan tu sebab dia ada pop up apa entah notice kat situ, jadi tak berapa nampak kat situ, tapi dia ada kat save as bina Google Form. Tajuk saya tu, kalau cikgu nak rename boleh, tak nak rename pun boleh, suka hati, boleh, bebas. Lepas tu kemudian kita klik browse untuk kita nak tempatkan file yang kita dah compress tadi, yang kita dah kecilkan tadi, kat tempat mana kita nak letak lepas. Okay. Lepas tu kita klik folder yang kita nak beri nama apalah. Okay, yang kita nak saya nak letak di tadi kita ambil daripada folder download. So sekarang saya nak letak kat tempat video lah, supaya biar semua video yang kita dah buat tu kita letak dekat folder video. So saya namakan dia Bina Google Form 2. Tadi bina Google Form 1 kot yang original tu. So bina Google Form 2 saya letak dekat format dia MP4 cikgu. Saya tengok ada 2 atau 3 format dia tadi. Saya tak screenshot lah satu-satu tu. Tapi yang ni kita tak ubah format, kita tak ubah apa, kita ikut saja macam step ni. Kemudian kita save, kemudian kita bila dia keluar paparan macam ni, kita start encode. Okay, klik yang button yang lambang play tu. So kita start encode untuk memulakan proses kita. So dia akan mula lah. Okay, dia mula. Okay, dia buat file yang tadi tu 42 ke megabyte tu dalam lebih kurang tak sampai 5 minit pun. Okay, dah selesai. Tunggu sampai selesai proses hingga tamat dan dia dah keluar macam ni. Dia bila kita klik kat situ, dia akan ada button stop dengan pause dekat situ. So kita tengoklah yang indikator dekat bawah tu. Dia ada hijau tu sampai habis. Okay, indikator proses dia lah. So bila dia dah tamat, dia dah habis. Lepas tu kita tengok file baru, bila dia dah ready, dia dah habis dah tadi, kita tengok file baru kita telah tersedia dah. Okay, kita boleh check dah dekat video. Bila dia dah stop kan, dah habis satu, cikgu pergi tengok dekat file folder tadi Bina Google Form 2. Lepas tu perhatikan size file baru adalah 29.1 megabyte. Okay, kita right click, lepas tu kita properties lah kat bawah tu. So kita dapat tengok size dia dah kecil. Okay, dah kecil Okay. Yang ni maksudnya kita dah berjaya dah lah. Perbezaan dia kalau kita tengok sekali tengok, sebab saya print screen je nak tengok rupa paras dia betul-betul, sebelum saiz 42.4 megabyte dan selepasnya adalah 29.1 megabyte. Okey, kalau kita tengok kat sini tak nampak macam beza sangat, lebih kurang je kan, video nampak macam lebih kurang je, tapi nanti cikgu boleh test masing-masing. Bila cikgu punya perbezaan antara dua-dua tu, cikgu boleh dengar dan boleh tengok dia punya kualiti dia. Dia bukan sekat-sekat, dia sama, tapi macam kalau kita tengok tu nampak dia punya agak kasar sikit yang baru tu, dan suara kita pun tak merdu yang pertama. Cuma kalau kita tengok betul-betul, kita dengar betul-betul dan kita compare antara dua tu, memang dah ada perbezaan sikit. Okay. Yang penting tak ada apa yang tertinggal, murid kita pun boleh download dengan bestnya sebab data sikit, dan kita pun boleh guna untuk nak guna di mana-mana saja sekalipun. Saya harap apa yang saya kongsikan sini dapat sama-sama kita cubalah. Mai nak share tu. Mai nak share dia punya attendance dia. Tengok ni, yang tadi saya buat tadi tu, yang ni. Nampaklah siapa yang kurang 65% tu dia akan menjadi merah. So kita boleh detect lah budak siapa yang awal keluar masuk. Kadang-kadang disebabkan oleh internet kan. So dia boleh terleft sendiri dan boleh masuk semula. Okay, ya, summary dia lah. Yang tadi Kak Su cakap pasal Google Meet attendance.